أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian? Kita berada dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita bersiaran dari studio TV Al Hijrah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz, kita berada pada penghujung surah Ali Imran. Subhanallah ya, bila surah yang kemuncak kemuncak ya, merasakan pada awal My Quran Time ini rasanya wah mencabar ni. Surah Al-Baqarah jarang ya, kalau masa dulu-dulu Ustaz ya, kalau katakan Ramadan sahajalah yang dapat Baqarah itu kan, lepas tu tengok berapa banyak lagi muka surat yang akan habis ya. Bila masuk Ali Imran pun sama juga. Rupa-rupanya kita sudah pun berada pada halaman ke-75 dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi inayah, bantuan kepada kita untuk sama-sama kita istiqamah, penuh semangat kerana surah ini adalah surah perjuangan Ustaz ya. Memang Allah menyatakan tentang ada ujian yang dimaklumkan pada ayat 186 ya, bila Allah menyatakan kamu pasti akan diuji, tetapi itu adalah untuk memastikan kita ini sanggup bersabar, sanggup bertakwa, dan urusan ini memang azmil umur, urusan yang besar memerlukan keazaman, tetapi itulah cara untuk kita menjejak kepada Rasul ulul azm ya, rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat Ustaz ya. Yang saya doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka muka surat 75 ini, share, berada di Facebook ya, agar kita sama-sama dapat manfaat dan kita meraihkan ya hidayah, hadiah datang daripada Allah Subhanahu taala pada hari ini. Jadi sama-sama kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, seperti kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, kita berada di akhir saya, di akhir surah Ali Imran. Tempoh hari kita berada di akhir surah Al-Baqarah. Saat ini kita berada di surat 1 yang terakhir sebelum tamat surah Ali Imran. Jadi tambah semangatlah kepada kita dan syukur kepada Allah SWT. Allah Taala beri kesempatan Ustaz untuk terus bersama dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan setakat ini Ustaz, bila bersama dengan surah Ali Imran ini, apa yang Ustaz rasakan Ustaz? Saya secara peribadi Ustaz, yang pertama sekali rasa sangat bertuah dan saya bersyukur kerana dapat mempelajari dua surah yang sangat hebat ini. Sangat hebat. Al-Zahrawain. Allahu Akbar. Dan surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Sebelum ni kalau kita sebut baca Al-Baqarah, Allah panjang Ustaz. Betul. Itu baca dah rasa macam tu, ni nak tadabbur. Tapi alhamdulillah Ustaz, rasa sangat-sangat gembiralah Ustaz. Dan mudah-mudahan sampai ke muka surat ini banyak pelajaran yang daripada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kalimah-kalimah yang kita boleh belajar antaranya Ustaz. Jadi kita telah jumpa surah yang paling panjang, ayat yang paling panjang. Betul. Dan hari ini kita nak baca Ustaz doa yang selalu kita baca Ustaz. Kadang baca je, tapi hari ini insya-Allah kita memahami juga insya-Allah. Jadi mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita nak baca Ustaz mungkin bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Nak cuba Ustaz? Saya suka tu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Amin ya rabbal alamin. Itu bacaan gaya Syekh Huzaifi Ustaz ya. Dia bacaan dia tu penuh dengan izzah ya. Dia bila dengar tu walaupun dia tak ada tinggi sangat dia tak ada burdah sangat tak ada burdah kan? Tapi macam Ustaz kata tadi menghayati dan ada satu orang kata apa suasana perasaan yang izzah tu Ustaz. Betul. Dia rasa izzah dan menyebabkan bila kita dengar itu dia rasa bersemangat balik kan. Dan inilah yang harapnya pada tuan-tuan juga yang berada di rumah terus bersemangat ya apabila kita mendengar surah Al-Fatihah itu dalam masa yang sama juga dia ada satu kehambaan rasa sayu. Apatah lagi kita bercakap tentang surah Ali Imran yang kita akan baca ini adalah surah yang menceritakan tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam izzah Nabi diajarkan untuk merendah diri ya dalam azillah pada perang Badar itu dalam keadaan rasa kurang tetapi Allah kata a'laun ya kamu itu tinggi walaupun mungkinlah ada rasa sedih ada rasa lemah apabila kalau perang Uhud ini pada pusingan kedua tentera Islam diserang kerana ada kesilapan yang dilaksanakan maka kalah pada waktu itu Allah nak mengajar kepada kita semua bukan sekadar umat Islam sahabat tapi bagi kita juga bahawa berjaga-jagalah ya jaga amalan kerana amalan kita ini bukannya dia terpisah daripada hasil yang kita usahakan di atas muka bumi ini apatah lagi apabila sampai ke akhirat nanti. Jadi pada hari ini kita akan melihat pada halaman 75 melihat kepada sinopsis ringkasan mari sama-sama kita perhatikan iaitu pada ayat 187 hingga ayat 189 kita akan melihat janji yang dimeterai daripada ahli kitab. Mereka ada janji iaitu menerangkan kitab suci kepada manusia, sikap mereka yang mengambil kredit ya, gemar dipuji sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Dan disambung pada ayat 190, mari sama-sama kita lihat seruan untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi serta balasan bagi mereka yang beramal sama ada lelaki ataupun wanita ya. Jadi ini yang kita akan lihat sama-sama ada banyak doa dalam halaman ini. Doa yang penting untuk mengubat rasa rasa luka dalam hati kita. Misalnya macam Nabi ada luka, ada kalah tetapi jangan terus rasa luka itu membawa ke neraka nauzubillah min zalik ya. Kalau boleh luka itu sampai ke syurga nanti kita akan lupa Ustaz ya. Itu sebabnya kita doakan tuan-tuan yang berada di hadapan kaca TV terus istiqamah ya. Ada yang kata saya dah ingatkan anak saya tapi anak saya ni dia kata tak ada masa lemah apa sebagainya. Tak apa kalau kita rasa sakit ataupun rasa terluka sikit tak apalah kan. Yang penting keep it up, terus berjuang untuk membawa Al-Quran, baca, faham dan kita ni amalkan dalam hidup seharian. Jadi Ustaz, kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 187 hingga ayat yang ke 191 Ustaz ya. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, muka surat 75 yang kita nak baca hari ini seperti kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi memang ada ayat-ayat doa yang selalu kita baca. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan doa-doa yang kita baca dalam selepas solat dan sebagainya Ustaz. Kita tak perasan Ustaz. Itulah merupakan doa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kita kena hati contoh Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul, surah Al-Baqarah. Betul surah Al-Baqarah. Jadi maksudnya walaupun kita baca di luar solat Ustaz, tapi kita masih lagi perlu untuk baca dengan baik. Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya tidak memberi hak tajwid dia tu. Betul. Ada setengah kata tak apalah bukan dalam solat. Memanglah, tapi dalam solat kena baca elok kan, di luar pun kena baca elok, dalam solat lagilah kena baca elok. Jadi macam hari ini kita akan baca doa tu ada beberapa doa, tapi yang untuk permulaan ini kita akan baca dulu daripada ayat 87 sehingga ayat 191. Jadi mari kita sama-sama baca dan saya nak cuba baca dengan yang awal ini dengan bacaan murattal bayati. Saya cuba jom sahabat-sahabat semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 187 hingga ayat 191 Ustaznya. Ayat ini adalah ayat yang sebahagiannya itu biasa kita baca. Betul, Ustaz. Dan 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran ini sebenarnya kalau ikutkan daripada tafsir Ibn Kathir dalam Quran Amazing ini menyatakan bahawa mengikut kepada Ibn Abbas mengkhabarkan kepadanya bahawa dia pernah menginap di rumah Maimunah isteri Nabi bila baring tidur bila bangun itu seraya mengusap wajahnya dengan tangan kemudian baginda membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ustaz yang baca tadi ayat 190 91 itu adalah ayat yang dibaca oleh Nabi bila bangun pagi. Malah ada masanya Nabi ini melihat kepada langit sambil membaca ayat ini. Ya, dan ini ada kepentingan. Mari kita tengok dahulu kepada ayat 187 dan ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberikan kitab. Mitsaq adalah perjanjian Ustaz ya. Perjanjian setia dua-dua pihak iaitu di antara utul kitab orang-orang yang diberikan kitab dengan Allah SWT. Ya, Allah beritahu bahawa Allah mengambil janji daripada mereka latubayyinunnahu linnas. Yang ini adalah satu perkataan yang amat penting
Kerana dalam surah Ali Imran ini Allah menggunakan juga perkataan hadza bayanul linnas, ya, ini adalah penerangan kepada manusia. Kali ini Allah beritahu pada ayat 187, orang-orang dahulu diberikan kitab, tugas mereka bukan simpan kitab dekat almari. Ya, siapa yang simpan dekat almari kemudian dia baca, tapi baca untuk seorang-seorang sahaja, Allah menemplak mereka, ya. Padahal sebenarnya Allah kata kalau kamu diberikan utul kitab latubayyinunnahu linnas, kamu kena jelaskan kepada manusia. Jadi aktiviti ataupun My Quran Time ini Ustaz adalah aktiviti untuk kita tibyan ataupun menjelaskan balik apa kandungan daripada al-Quran, dan tuan-tuan yang dapat isi ini, tuan-tuan tak boleh duduk simpan-simpan sendiri, kena disampaikan. Wala taktumunahu, ya, jangan kamu menyembunyikannya. Nah, ini pernah berlaku pada orang dahulu. Sama ada dia sembunyi dalam almari tadi itu, ataupun dia letak, dia baca tapi dia simpan sendiri, ataupun dah tahu kebenaran dia simpan sebahagiannya. Pasal kalau dia buka semua, nanti dia tegur orang, orang marah kat dia, jadi tak apalah, kan. Ini gejala yang menyebabkan orang dahulu ditemplak, dilaknat oleh Allah, dan kita tidak mahu jadi begitu, Ustaz. Ya. Tugas yang besar untuk umat ini kalau inginkan kemenangan, kena latubayyinunnahu linnas. Kena bayan, tibyan, kena jelaskan isi daripada kitab ini. Ibu, ayah, ketua yang ada jangan rasa bahawa saya ni bukan ustaz, kan. Kalau bukan ustaz pun panggil ustaz. Ya, tapi tidak ada pilihan. Dia seperti kalau belajar di universiti, ada satu buku teks, satu buku tu pensyarah kata kita simpan di atas almari. Kalau awak baca tak payah faham pun tak apa, is okay. Yang penting awak baca ataupun awak tak baca pun tak apa. Kalau pensyarah buat begitu, gagal. Tak habis belajar dekat universiti. Sekarang ini kita bercakap tentang universiti kehidupan kita. Allah kata ini tugas bagi semua orang. Latubayyinunnahu linnas, jangan wala taktumunah, jangan disembunyikan. Apa yang berlaku pada orang-orang terdahulu, fanabadhuhu wara'u zuhurihim, ya, mereka itu baling ke belakang. Apa maksud baling ke belakang? Maksudnya mereka ni tak kisah kat anak perkara tersebut. Dia rasakan bahawa tak penting kot. Yang penting buku-buku pengurusan digital, bisnes, yang itu je letak depan, yang Quran letak belakang. Tak ambil pot makan. Tak ambil pot. Ya, jadi ini sebagai satu jenayah yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, dan kita tidak mahu mengulang perkara yang sama, Ustaz. Ya, dan kita boleh nampak perkara itu banyak berlaku sekarang, tapi harapnya dengan usaha Quran Time ini bersama dengan tuan-tuan yang memberi sokongan, yang sentiasa mendoakan, sentiasa share, ya. Kalau ada baru ni ada kawan saya kata bahawa jiran dia tak tahu ada Quran Time. Oh, subhanallah. Tak tahu. Mungkin dia jarang buka TV ataupun buka telefon ke. Tapi sekarang ini kalau katakan program yang mudah untuk ditonton, diikuti, sebenarnya kelas datang ke rumah. Bukannya kita pergi ke masjid, kan. Dan kalau ke masjid pun bukan boleh setiap hari pun. Ya, yang kita doakan tuan-tuan yang berada di rumah, kalau katakan mungkin ada kawan yang tak tahu, beritahu, ya, share ke. Ada surau tu dia print banner iklan My Quran Time. Lebih kurang macam ni ya, diletak banner, dia gantung kat surau, kat Kelang. Jadi ini penting. Kalau dulu Wak Karmon letak, ada pintu gerbang, biarlah orang nak bergambar apa sebagainya. Alhamdulillah. Pasal kita kena kempen. Kalau tak kempen, orang yang meletak yang fanabazuhu wara'u zuhurihim, yang baling ke belakang ni, yang dia tak nak ambil Quran ini, dia kempen lagi mantap, Ustaz. Ya, banner sebesar alam pun dia boleh letak. Ini adalah penerangan ataupun penjelasan. Washtarau bihi thamanan qalila, mereka itu menjual beli thamanan qalila, itu maksudnya sama ada dia sekadar nak dapat keuntungan untuk personal, ataupun sebenarnya dia tidak bertanggungjawab. Ya, dia rasakan ada banyak lagi lebih penting untuk dikempenkan berbanding untuk membuat kempen tentang kitab Allah. Ya, jadi ini peringatan Allah. Fabi sama yashtarun. Apa urusan jual beli yang mereka buat itu, mereka menukarkan masa kempen mereka kepada selain daripada Quran. Allah kata ini adalah paling teruk sekali. Kalau dia buat marketing begitu, pemasaran begitu, itu apa istilah bahasa Inggerisnya worst. Kan? Teruk sangat. Pasal apa?
Allah tak suka orang yang diberi hadiah dia baling hadiah Ustaz. Cuba bayangkan Ustaz kalau dapat ini bukan hadiah lah Ustaz kan, ini pen biasa-biasa je. Dapat hadiah orang bagi pen kan. Kemudian kita kata pen ni pen ni bagus ni. Pop baling bawang kan. Cakap bagus. Kan tapi di baling belakang orang yang bagi tu pun rasa dah tak nak bagi lagi kan. Ini Allah yang memberi hadiah kepada kita. Jadi ini ayat 187 yang harapnya kita sama-sama ambil peringatan. Dan pada ayat 188 Allah menyatakan jangan sekali-kali kamu menganggap orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu menganggap bahawa mereka akan lepas daripada azab. Ceritanya apa? Orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi ini Ustaz ya? Nasrani ini mereka ni ada yang suka istilahnya yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu ya, maksudnya apa, mereka gembira atas apa yang mereka lakukan dan suka dipuji walaupun mereka tak buat. Itu berjaga-jagalah perkara itu kan. Sebabnya bercakap tentang Quran Time ini ataupun kalau tuan-tuan yang ada ikut kelas program Quran, ceramah agama, jumpa ustaz, penceramah, selebriti, motivator, trainer, jurulatih, orang-orang ini jangan banyak dipuji. Itu peranan dia. Pasal apa? Pasal kadang-kadang puji tu kadang-kadang ada benda yang dia tak buat pun. Tapi pasal bila dipuji dia pun rasa macam bagus, puji lagi. Sebenarnya orang yang membawa kitab terutamanya yang membawa pencerahan, mereka tak perlu sangat dipuji. Yang mereka perlukan sebenarnya apa Ustaz? Doa. Allah. Itu. Pasal apa puji ni kalau pada Nabi ialah dia puji dia macam baling pasir dalam muka orang paling kan. Sebenarnya kita sedang merosakkan orang tersebut. Jadi tak salah ke puji? Bukan salah. Maksudnya kalau orang yang sedang nak bangkit, anak kita nak sembahyang, okey kita puji. Tahniah anak abah hari ini bangun awal. Yang itu okey. Orang yang sedang nak bangkit, tapi orang yang dah mengajar ni kan, dia tak payah nak puji-puji pun kan. Kalau ada orang kata kalau kita tak puji nanti dia lemah semangat. Biar dia ambil semangat daripada Allah je kan. Tak payah kita bukan salah tapi dia menjatuhkan lagi. Dan ini yang saya cadangkan kepada tuan-tuan dalam kehidupan seharian, kita kena bina budaya ini. Pasal apa? Pasal orang yang suka ambil pujian pada benda yang dia tak buat, walahum adzabun alim. Azab yang amat sengsara. Kalau dekat universiti tu istilahnya plagiarism. Kan, dia tiru, dia dapat A tapi dia tiru orang. Itu sebenarnya dia meniru kepada Bani Israel. Dia suka dipuji, dapat A, dapat anugerah dekan ke apa ke, tapi rupanya dia tiru ataupun tak buat kerja tersebut. Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasal siapa yang layak dipuji. Siapa yang layak dipuji? Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah sahaja yang berkuasa, yang ada kerajaan seluas langit dan bumi ini. Allah saja yang layak. Sebabnya tadi kalau kita puji kepada seseorang, sebenarnya orang tu kena serahkan cepat-cepat pada Allah. Kan? Pasal sebenarnya kalau katakan ustaz ke penceramah, dia bercakap, menyampaikan, kalau kata macam saya ustaz kan, bukan saya yang ada skrip je macam ni je. Kan? Tak ada apa-apa sangat pun. Tetapi dengan ilham Allah bagi, maka dapat kongsi dengan tuan-tuan. Jadi ini milik Allah. Kan? Tak payah puji pada saya, pada kita ustaz ya. Suara pun, suara yang ada ni pun Allah. Mana milik kita tidak ada. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan. Iaitu perkataan kita ialah bana ataupun bayana, yang bermaksud menjelaskan ya. Lagi kita menjelaskan, lagi kita sedar tanggungjawab kita, diberikan kitab, kita jelaskan lagi. Cikgu kena jelaskan kitab Al-Quran walaupun mengajar geografi, carilah masa. Ya, ayah yang bukan ustaz pun kena cari, tak pandai untuk sendiri, cari orang-orang yang boleh menerangkan ya, ajak anak menonton Quran Time ke, ada program lain. Pasal apa? Pasal perkataan bayana ataupun tibyan ada kaitan dengan tugas utul kitab orang-orang terdahulu, orang yang diberikan kitab, dan kita yang mendapat kitab ada tanggungjawab ini. Ya, kalau kita buat perkara ini, insya-Allah kita akan sedar. Janganlah puji kepada kita, tapi pujilah banyak-banyak kepada Allah. Dan ketika berjaya, puji Allah. Ketika kita tak berjaya pun, puji Allah. Sebabnya Allah memberikan panduan pada ayat 189 hingga ayat 194 bagaimana kita terus kuat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar Ustaz ya. Kita berehat, lepas ini kita akan melihat macam mana kita nak sentiasa bersama Allah, sentiasa mendapat kekuatan dengan ingat Allah
dan kita tidak mudah lemah walaupun ada qarh, ada luka ataupun sakit, tetapi bila ada Allah kita akan tetap berpegang kepada kebenaran. Tekniknya sebentar lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah kita lihat. Tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Dapatkan yang original. Ustaz, itulah antara bait-bait lirik nasyid daripada kumpulan Hijaz, lukisan alam, yang sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita kehidupan kita ini kusang ke panas hingga ke petang, tiba-tiba hujan di tengah hari. Dan perumpamaan itu Ustaznya dan kandungan nasyid itu tadi sebenarnya ada kaitan dengan ayat selepas ini. Betul, bila cakap tentang ulul albab, bagaimana kita ini melihat alam ada kaitan dengan Quran, melihat Quran mesti ada kaitan dengan subhanallah seluruh maya pada ini. Jadi silakan Ustaz. Ya Ustaz, baik. Jadi untuk itu sahabat-sahabat Al-Quran, kita sentiasa war-warkan, kita sentiasa maklumkan bahawa kita ada platform rasmi kita untuk kita bergabung. Kita ada Facebook kita, Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Kita ada My #Quran Time. Kita ada YouTube, Telegram kita dan juga Twitter My #Quran Time Official, dan kita ada Instagram kita My Quran Time Official. Jadi lebih kurang kita katakan banyak platform media, sosial media yang kita ada yang kita boleh sama-sama berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran dan juga bersahabat dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang lain, Ustaz, ya. Dan seperti biasa juga dalam My Quran Time kita ini kita kongsikan dengan para penonton sekalian asas-asas tajwid, kita ulang kaji barangkali dan kita pelajari, iaitu yang kita nak kongsikan pada hari ini, makhraj al-lisan, iaitu antara perut bibir bawah dengan hujung gigi kacip tengah atas. Sekali lagi. Antara perut bibir bawah, perut bibir bawah. Jadi tuan-tuan kat rumah pegang perut bibir bawah. Sentuh sikit perut bibir bawah kan. Dengan gigi kacip atas. Gigi kacip kan. Perut bibir bawah ni, gigi kacip ni. Jadi huruf apa? Huruf tengok tu, huruf. Kalau saya gigit ni. Fa. Sebab saya fa. Subhanallah. Sebab apa? Kalau anak saya belajar, kalau dia tahu itu fa. Betul. Salah. Betul. Okey, huruf fa. Ingat maknanya gigi kacip kita ni, gigi kacip depan ni, dia sentuh perut bibir bawah. Ni. Fa. Sebab itu penting pagar. Pagar. Tanpa pagar jadi apa Ustaz? Sebab Ustaz, ada sahabat-sahabat Al-Quran yang baca Quran, dia lupa nak pasang pagar jadi pa. Pa'amallah si pa. Oh, gitu. Jadi tak boleh baca pa. Pawailun. Nak fa. Maksudnya sekarang ni kita kongsikan tempat keluar dia. Sifat kita belum sentuh lagi. Ya, betul. Kan? Kita sentuh body dia dulu. Aksesori dia belum kita sebut lagi. Kita nak kongsikan tempat keluar huruf fa, makhraj dua bibir. Maksudnya gigi kacip atas ni kena perut bibir bawah. Fa, f, fa, fu, fi. Contoh jadi boleh praktikkan dan boleh semak dengan. Dia ada contoh tak fa yang silap Ustaz? Macam contoh tadi, fa tu dia tak ada angin, dia tak ada. Dan juga dia tak sentuh perut bibir ni. Dia jadi pa. Kalau macam nak contohkan dalam Al-Quran ni yang kita nak sebut banyak, antaranya ayat 191 kan. Wa yatafakkaru tu baca. Wa yatafakkaru. Itu ada kaitan dengan gigi tadilah. Ya, betul Ustaz. Maksudnya wa yataf wa yatafa. Jadi maksudnya kalau ada dengar imam yang macam baca yatafakkaru itu pasal terlupalah tu. Jadi terlupa dan dia kena kenal pasti balik dan kena semak balik, insya-Allah ya. Jadi itu adalah
huruf fa, Fa. ya, masya-Allah itu cara kita menyebutnya. Itu tempat keluar Ustaz ya, Tempat belum keluar. lagi sifatnya. Belum lagi. Ya, Kita akan jumpa nanti, bunyi insya-Allah. macam mana keluarnya apa Betul. semua tu Dia ya. ada apa sifat dia, berhamburan ke, berangin ke, apa semua nanti kita akan bertemu masya-Allah. di episod akan datang, insya-Allah. Jadi itu adalah sedikit berkaitan dengan hukum tajwid kita, makhraj huruf, dan kita nak meneruskan pengajian kita pada halaman yang ke-75 ini tuan-tuan sekalian, bila Allah menyatakan pada ayat 189 tadi, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah milik segala langit dan bumi ini. Jadi makin lagi, itu sebabnya Ustaz ni kalau dalam Quran ini bila kita baca saja ayat-ayat tentang iman, ia patut memberi kesan pada akhlak dan juga diri kita. Ya, bila kita tengok Allah yang berkuasa pada langit dan bumi ini, ya, macam Nabi bila bangun pagi melihat langit dan bumi ini, rasa diri kerdil walaupun Nabi ini memang banyak sumbangan kepada kita. Ya, tetapi Nabi tidak mahu mengambil puji-pujian, malah mengingatkan bahawa puji-pujian yang melampau itu dia boleh jadi seperti pasir yang dibaling ke muka. Ya, maksudnya kita sedang merosakkan orang yang dia memberi sumbangan, tetapi akhirnya bila sekali dipuji, dua kali, tiga kali, jadi dia akhirnya masuk ke hati Ustaz. Dan bila katakan ada orang tak puji saja, dia dah mula rasa bahawa dia dah terlupa bahawa sebenarnya yang berkuasa adalah Allah, wa huwa ala, Allah pun wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Dan perkara ini diteruskan dengan ayat 190, ya, iaitu tentang ciri ulul albab. Ciri ulul albab kalau dalam surah Al-Baqarah Ustaz ya, ada juga tentang kalau kita lihat surah Al-Baqarah muka surat 25 ayat yang ke-164, inna fi khalqis samawati wal ard, betul, wa ikhtilafil laili wan nahar. Tapi ada panjang lagi sambungannya, panjang di hujung tu la ayatil liqaumi yaqilun. Di sini pendek je senarai dia, masyaallah, la ayatil liulil albab. Bezanya apa? Ulul albab ini adalah orang yang bersih hatinya. Dia tak payah banyak-banyak senarai, dia tengok kepada apa? Pada langit, bumi, siang malam, memang dia dah tahu dah bahawa ya Allah, aku ya, ada tekniknya lepas ini, tapi cirinya itu Allah terangkan ulul albab dalam al-Quran ada 16 kali. Ini adalah salah satu untuk kita ambil pelajaran. Untuk apa? Agar bila hati ini bersih Ustaznya, kita latih hati kita agar bersih. Dalam perjuangan kalau adalah qarh, ya, ada orang buat kita marah, ada orang yang dapat sesuatu tak ucapkan terima kasih pada kita, kecam kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh, Nabi tetap berdoa agar penduduk Taif tetap diberi hidayah. Ya, cuba bayangkanlah ya, malaikat dah offer, dah tawarkan untuk hempap saja gunung bukit pada waktu itu, tapi Nabi yang ulul albab, yang bersih hatinya ini, macam mana jadi bersih? Pasal pagi-pagi Nabi bangun, Nabi melihat pada langit bumi siang malam pertukaran ini, diikuti dengan apa? Zikir kepada Allah, ya, dan juga wa yatafakkarun. Itu yang dua perkara, ya. Selalu ingat pada Allah dan juga sentiasa bertafakur, berfikir secara mendalam. Dua perkara inilah yang menjadi perkara penting dalam hidup kita seharian. Yazkurunallah ini maksudnya sentiasa ingat pada Allah, dia adalah aktiviti iman kita, hati kita. Dan wa yatafakkarun ini pemikiran kita. Jadi bila fikir dan juga zikir ini gabung, fikir dan zikir, dia jadi mantap. Subhanallah. Ada orang dia kuat zikir tapi tak fikir. Dia tak tahu pun subhanallah pasal nak bunyi pun tak jelas. Bunyi pun tak jelas. Pasal dia nak 1000 kali tu. Ada orang yang terlampau sangat berfikir tapi dia tak solat dan tak nak baca Quran. Pasal dia nak ada orang yang dia nak tadabbur tapi dia tak nak baca Quran. Itu penyakit juga tau. Dia sebenarnya dua-dua kena baca, kemudian kita pun kena tengok maksudnya. Barulah kita menjadi orang yang akhirnya keluar perkataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru nampak kebesaran Allah, kita nampak contohnya macam Ustaz cakap tadi kan, bila apa potret alam, lukisan alam. Alam. Nampak rumput, apa tadi Ustaz? Nampak rumput, dia nampak seperti apa? Rumput yang dipijak dan sebagainya itu kan. Dia nampakkan kekuatan rumputnya, dia nampak matahari apa sebagainya. Dia boleh kaitkan balik dalam Quran. Kalau rumput, kalau ada matahari memberi manfaat pada rumput dan akhirnya rumput itu hidup. Contohnya kan. Jadi kalau katakan rumput itu menghijaukan, menyegarkan. Jadi kalau katakan kita tengok perkara tersebut kait dengan kalau katakan saya dapat cahaya daripada Quran, ya, maka kesannya saya sepatutnya kalau saya macam rumput lah kan, menghijau, memberi manfaat kepada persekitaran, mencantikkan, bukan memburukkan lagi dengan perkataan dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya zikir dan juga
fikir, tafakur itu dia bergabung. Makin dia berzikir, makin dia berfikir. Ya, bukannya makin berfikir dia tak nak zikir pasal rasa macam zikir ni tak menghasilkan idea-idea baru, padahal sebenarnya kalau kita baca Quran tadabbur ni Ustaz kan, subhanallah ya. Bila kita baca banyak kali ni, mungkin ini kali pertama kita tadabbur, kalau kita habis 604 sambung balik, pusing balik, tadabbur dah lain dah. Betul ya. Jadi ini adalah kesannya rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar ya. Dia kata maha suci-Mu ya Allah, engkau memang sempurna. Subhanallah. Tengok langit, tengok matahari tak pernah lambat Ustaz ya. Tengok air contohnya. Tengok air macam ni, dia tak pernah pula air ni dia mogok Ustaz. Mogok dia tidak mahu ikut bekas tempat dia masuk. Betul. Kan. Kalau dia mogok Ustaz, rasanya air ni kita nak minum tersekat ke sini kan. Jadi kita kata subhanallah, tak pernah pula dia gagal mengikut peraturan. Siapa yang uruskan? Subhanak. Maha suci Allah, faqina azabannar. Ya Allah, jauhkan daripada neraka. Pasal Engkau dah jaga segala-galanya ni. Air ini harapnya dapat minum air yang di Telaga Kauthar nanti Ustaz. Allah, amin. Tapi kalau kita diberi ancaman api neraka, bukan minum air. Ya, minum daripada air yang mendidih, nanah. Pasal apa? Pasal di dunia dah nampak semua perkara ni tak terkait dengan menghargai, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya orang beriman dia akan sentiasa yang ulul albab ini akan sentiasa berdoa. Doanya macam mana? Pada ayat 192 hingga ayat 194. Jom kita baca bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Ustaz sebut rumput-rumput tadi Ustaz dia sebut jadilah rumput nan lemah lembut, tak luruh dipukul ribut. Betul. Bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Subhanallah. Macam Ustaz kata air tadilah. Maksudnya dia masuk corong tekak kata elok je. Dia kan? tak jadi petak ke apa ke. Itulah. Ataupun tersekat ke macam kan. Kalau petak tu boleh terkeluar balik kan. Allahu akbar. Memang susah tu. Maha suci Allah Subhanak. Jadi kita nak sambung Ustaz 3 ayat yang terakhir ini. Doa yang saya cakap tadi yang kita sebutkan yang selalu kita baca ayat 192, 193 dan 194. Jadi doa ni saya nak cuba baca dengan bacaan murattal Sabah Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka man tudkhilin النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم
Surah Al-Azim ayat 192 hingga ayat 194 ini ya adalah kesinambungan daripada ayat 191 tadi Ustaznya. Ayat 191 itu sebenarnya adalah rahsia penting umat Islam bersih hatinya ulul albab, dan kita ada sekolah-sekolah ulul albab sekarang Ustaznya. Sebenarnya inilah antara ayat yang dikaji para cikgu, ustaz, ustazah ya perlu mengkaji ayat ini untuk memastikan institusi ulul albab ya sekolah ulul albab itu mencapai standard di dalam al-Quran ya. Dan kalau katakan ada di kalangan penjaga kata anak saya tak dapatlah masuk kepada institusi ulul albab ini, jangan bimbang sangat. Yang pentingnya tuan-tuan kita faham ulul albab ini bukan sebagai satu institusi semata-mata, tetapi ia boleh digarap. Dan antara perkara penting yang kita lihat pada ayat 191 tadi tentang zikir dan tafakur tadi ya. Jadi maksudnya cara berfikirnya itu semuanya dialurkan kepada zikir kepada Allah. Subhanallah. Semua. Maksudnya dari segi semua amalan itu ada doa, naik kenderaan, masuk tandas, keluar tandas, makan, semua itu satu. Yang keduanya bila dia berfikir, dia tahu apa kaitannya di dalam al-Quran. Dia belajar geografi, dia belajar tentang chemistry, kimia kan, tentang air, dan dia boleh kaitkan pula di dalam al-Quran apa Allah cakap. Bila dia berjalan itu, bila dia nampak seperti mana yang kita bincang tadi Ustaz ya tentang lembu ke di New Zealand kan, ataupun kalau kita bincang dia nampak matahari, nampak orang bawa kereta sampai 90 ataupun 160 km per jam contohnya, dia boleh fikir dan kaitkan balik dengan zikir dalam al-Quran, maksudnya ayat-ayat al-Quran. Jadi ini cara berfikir yang dialurkan oleh Quran. Pasal Quran ini nama lainnya adalah zikr ya, sebagai peringatan. Jadi seseorang itu akan mengambil pelajaran daripada situ. Dan doa orang-orang yang ulul albab ini salah satunya pada ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah ya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya ya. Jadi bagi orang ulul albab dia tahu bahawa masuk ke neraka itu adalah sesuatu yang menggetarkan. Subhanallah. Ya. Dan ini hati yang bersih Ustaz ya. Cabarannya sekarang kadang-kadang bila hati ini dia selalu dimasuk benda yang tak bersih ya. Kalau dia terlampau banyak tengok cerita apa menakutkan kan. Bila terlampau cerita banyak tengok dekat TV ke ataupun filem ke cerita menakutkan dekat YouTube ke, akhirnya bila Allah cakap tentang api neraka, dia dah tak rasa dah. Pasal apa? Dia dah tengok benda yang teruk-teruk tu tapi akhirnya dia tak terkesan pun. Pasal saya dekat luar tak peluru tak masuk kat saya pun kan, yang api panas tu tak kena kat saya. Jadi akhirnya deria dan juga perasaan anak ataupun ahli keluarga kita hilang Ustaz. Ya. Itu contohnya kalau melihat aurat ke ataupun apa orang bergaduh dalam TV kan. Orang bergaduh dalam TV dia bergaduh kan. Jadi akhirnya hilang rasa bahawa bergaduh itu adalah tidak normal. Jadi itu sebabnya mengapa ulul albab ini dia tak tengok kepada perkara-perkara yang tidak benar. Dia banyak ambil masa untuk tengok pada langit dan bumi, kepada malam dan siang. Dia melihat kepada kebenaran untuk hatinya bersih. Ya, sehingga kan bila Allah kata ataupun di dalam ayat 192 ini takut sangat kepada azab, wama lizzalimin min ansar. Ini besar maksudnya ini. Apa maksudnya? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Maksudnya apa? Orang-orang zalim ini yang selama ini rasa macam hebat, tapi mereka tidak dapat membantu, tidak dapat lari daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara ini kalau kita selalu sangat tengok cerita ataupun baca berita ke apa-apa yang bercampur aduk tentang kezaliman, dan kita kata dah biasalah. Memang dunia ni dah dia nak buat macam tu, dah buat macam mana. Bila kita keluar perkataan itu, mula-mula kita rasa macam ya Allah tolonglah aku. Lepas tu buang ya Allah. Kan? Lepas tu kita kata alah biasalah. Akhirnya tak ada rasa. Tak ada rasa. Rasa kalau orang bunuh orang lain, alah biasa berita. Ya. Padahal sebenarnya itu kezaliman, dan bila kita dah tidak ada rasa begitu, maksudnya ansar, pertolongan besar daripada Allah itu pun kita rasa macam tak penting kot. Ya, ini perkara-perkara bagaimana hati kita ini boleh dirosakkan dengan apa input yang kita beri kepada anak, kepada diri kita dalam kehidupan kita seharian. Dan ada doa seterusnya 193 Rabbana. Ini kalau nak bersihkan hati kita tuan-tuan sekalian, apakah yang perlu kita buat? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang memanggil kepada keimanan.
Apa istilahnya? Sami'na munadiyan yunadi lil iman. Siapakah munada itu? Siapakah yang menyeru kepada iman itu? Nada ini Ustaz, maksudnya ialah menyeru daripada jauh. Ya. Kalau panggil dekat-dekat tu mungkin dia sa'ala ke, okey, ataupun dia mungkin minta sesuatu kan, amara. Tapi kalau yunada ni dia macam kan, panggil daripada jauh. Siapakah yang memanggil kita daripada jauh? Salah satu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak pernah jumpa Ustaz. Subhanallah. Ya, Nabi daripada jauh kita 1400 tahun yang lepas, tuan-tuan sekalian. Tetapi kerana tuan-tuan adalah orang yang hatinya bersih, kita kata okey Rasulullah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, kita sanggup. Betul. Kita sensitif. Tetapi kalau hati tidak dibersihkan, tak dijaga betul-betul, kesannya apa? Bila Nabi kata makan tangan kanan, alah, tengok dalam TV itu ataupun tengok dalam YouTube itu makan tangan kiri, okey je, dia berjaya. Ya, perkara-perkara itu kita kena perhatikan. Ya, jadi tahniah diucapkan pada tuan-tuan memilih aktiviti yang membersihkan hati. Bukanlah semua dekat TV ni tak bagus Ustaz ya, tapi kena pilih agar kita menyahut iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Kami beriman bi rabbikum, dengan Tuhanmu kami betul-betul beriman. Kemudian apakah katanya? Bila dah beriman, sedar bahawa kami ni ada silap. Ya Allah, lindungi dosa-dosa kami. Dan yang ketiganya apa? Iaitu wa kaffir anna. Kafir itu maksudnya daripada perkataan kafara, tutupkan kesilapan, kesalahan-kesalahan kami. Dan yang keempat, wa tawaffana, matikan kami, akhirkan hidup kami bersama dengan orang-orang baik. Tak naklah Ustaz ya, cuba bayangkanlah ada kalau buat baik tapi dekat hujung nanti ketika meninggal tu bersama orang dekat pub. Nauzubillah min zalik Ustaz ya. Itu sebabnya mengapa doa ini penting. Allahu akbar. Tuan-tuan yang berada di rumah, doa ini perlu kita baca dan perlu kita faham. Kalau ada orang ajak kita kepada iman, ya, termasuklah My Quran Time kan. Betul, saya dengan tuan-tuan yang tu nampak macam dekat depan je kan, tapi sebenarnya Nun jauh dekat Kuala Lumpur, ada yang dekat Brunei, ada dekat Singapura. Betul Ustaz. Saya dengar, saya minta, saya beriman, saya minta ampun pada Allah, minta tutupkan kesilapan dan tolong tutup. Satu lindungi, satu lagi tutup, ya, dan akhirkan kehidupan kita dengan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada satu lagi doa pada ayat 194. Silakan Ustaz untuk dibacakan untuk kita amalkan dalam hidup kita seharian. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ayat yang ke-194 saya. Ya, betul. Di bawah sekali dalam muka 175 ini kita nak baca. Tadi saya dah baca murattal ataupun bacaan secara tadwir, Sabah. Yang ini saya nak cuba baca secara tahqiq ataupun mujawwad untuk taranum Sabah. Maksudnya dengan semangatlah ni Ustaz. Subhanallah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah kepada ulul albab, orang-orang yang ingin membersihkan hati, iaitu maksudnya, ya Allah, berilah apa yang Engkau telah janjikan pada Rasul-Rasul-Mu. Apa yang Allah telah janjikan pada Rasul-Rasul, kebahagiaan, balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga yang kita nak. Pasal kita nak bersama dengan Rasul, ya, kita nak berjuang walaupun Nabi jauh dulu 1400 tahun, tapi kita dah baca doa sebentar tadi, munadiyan yunadi lil iman, ya. Nabi seru kami, ya Allah, kita semua tuan-tuan, kita sahut dengan baca Quran, kita faham, amalkan, maka sebenarnya tanda kita ini memang nak bersama dengan Rasul. Kita doa betul-betul
jangan hina kami ya Allah pada hari kiamat ya. Dan yang pastinya Allah tidak pernah mungkir janji, tak pernah pula ya, lihat langit ini Allah tak pernah pula bagi matahari lambat ke cepat ke apa sebagainya. Pasal Allah ni memang tak payah kita minta janji pun Allah akan jaga. Apatah lagi bila Allah dah berjanji ya, sudah tentunya Allah bukan sekadar bagi apa yang dah dijanjikan, Allah bagi lebih daripada apa yang diberi. Jadi kita sama-sama melihat kepada resolusi kita di peringkat akhir ini untuk kehidupan kita. Yang pertama pada ayat 187, sebarkan Al-Quran. Jangan sembunyikan tuan-tuan, walaupun kita ada sedikit kongsi-kongsi cara masing-masing, itu tanda kita ini sedang menempah syurga Allah. Yang kedua, buat kerja dengan sebaiknya dan jangan ambil pujian atas kerja yang tidak dilakukan ya. Dan yang ketiga, berzikir dan berfikir untuk terus merasai dan meyakini kehebatan Allah agar hati kita bersih hingga Allah memberikan kita tempat yang bersih suci, namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, orang-orang yang senantiasa berfikir akan kebesaran-Mu ya Allah. Menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran taman dalam kehidupan kami, senantiasa segar dalam ingatan kami ya Allah. Menjadikan lidah kami lidah yang fasih membacanya, mata yang senantiasa melihat ayat-Mu ya Allah, dan juga telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan Al-Quran. Menjadikan hati kami hati yang senantiasa terikat dengan-Mu ya Allah, hati yang senantiasa berfikir akan kebesaran-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa berusaha menyebarkan Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kurnia yang besar. Amin. Kita dapat sama-sama membaca dan menyebarkan Al-Quran. Platform kita wakaf untuk ummah, usaha bersama kita untuk sama-sama kita menyumbang untuk kita menyebarkan lagi litubayyinunnahu, menjelaskan Al-Quran kepada seluruh umat manusia di dunia ini, atas dasar kita ingin menjadi orang yang dibersihkan hati, melaksanakan tanggungjawab kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa pada ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita sama-sama mendoakan tuan-tuan terus menjadi ulul albab. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.